الحمد لله القائل ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan akhirat. Khatib ingin mengajak para jemaah untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Pengaruh Awas Bahaya Ghibah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tahukah tuan-tuan bahawa ghibah itu merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar? Tahukah tuan-tuan bahawa ghibah itu bukan sahaja dengan kata-kata, malahan dengan perbuatan juga. Ada seorang wanita yang menemui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala wanita itu hendak keluar, Sayyidatina Aisyah berisyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya untuk menunjukkan bahawa wanita tersebut pendek. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Qad tabtiha." Engkau telah menghibahnya. Dosa riba ini telah dinyatakan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang telah dibacakan sebentar tadi, yang bermaksud, dan janganlah kamu mengintip atau mencari kesalahan dan keaiban orang lain. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya kita aktif di media sosial seperti di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube, kita akan mendapati bahawa terdapat pengaruh yang mengisi kandungan media sosial itu dengan menceritakan tentang kesilapan orang lain atau memaparkan kesalahan orang lain sehingga menimbulkan rasa malu pada pelaku kesalahan tersebut walaupun kesalahan itu kecil. Malahan ada yang memaparkan kesilapan orang lain sehingga menimbulkan kebencian dalam kalangan masyarakat. Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir menyebut Allah Subhanahu wa taala memisalkan ghibah ini dengan memakan bangkai seseorang, kerana bangkai sama sekali tidak mengetahui siapa yang memakan dagingnya. Ini sama keadaannya dengan orang yang hidup juga tidak mengetahui siapa yang menghibah dirinya. Beliau juga menjelaskan maksud pada ayat muqaddimah khutbah ini terkandung isyarat bahawa kehormatan manusia itu sebagaimana dagingnya. Jika daging manusia saja diharamkan untuk dimakan, begitu pula dengan kehormatannya dilarang untuk dimalukan. Ayat ini menjelaskan agar setiap muslim menjauhi perbuatan ghibah kerana ia adalah perbuatan yang teramat keji dan mungkar. Begitu juga tercelanya orang yang melakukan ghibah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana ghibah itu boleh berlaku. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dhikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in
kana fima taqulu faqad ibtagta wa in lam yakun fihi faqad baghatta. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, tahukah kamu apa riba itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau menyebut tentang hal saudara kamu yang dia tidak suka. Kita ditanya, bagaimana pendapatmu jika apa yang ada pada saudaraku sesuai dengan yang aku bicarakan? Baginda menjawab, jika apa yang engkau katakan itu memang benar-benar ada, maka engkau telah berbuat riba. Namun jika tidak benar, maka engkau telah membuat riba. Dari hadis di atas kita dapat pahami bahawa perbuatan riba itu merupakan mengumpat atau gosip dan merupakan perbuatan dosa. Riba juga merupakan adalah menceritakan atau melakukan sesuatu yang buruk yang ada pada diri orang lain. Riba juga seperti mengumpat, gosip boleh berlaku melalui lisan, tulisan atau melalui bahasa isyarat. Walaupun yang dibicarakan itu betul pada orang tersebut, ia adalah riba yang diharamkan. Jika yang dibicarakan itu tidak benar, ia adalah fitnah. Dunia sosial hari ini mudah terdedah dengan gosip dan mengumpat melalui media sosial, sama ada melalui Facebook, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Bila dipost atau diforwardkan, akhirnya ia menjadi fitnah yang besar. Firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna tashi'a al-fahishata fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara yang sedang kamu tidak mengetahui apa yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras umatnya daripada melakukan ghibah melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu saling tanajus, yaitu menyakiti dalam jual beli, janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi, mendiamkan, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim yang baik. Kerana itu dia tidak boleh berbuat zalim, memulaukan, berdusta dan menghina yang lain. Takwa itu di sini Baginda memberi syarat ke dadanya 3 kali. Cukuplah seorang berdosa jika ia menghina saudaranya muslim. Setiap muslim atau muslim atas muslim yang lain itu adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Oleh itu, marilah kita menjauhi sifat riba ini. Apatah lagi sekiranya kita aktif di media sosial. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Shadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Muslimin yang berbahagia, pempengaruh hendaklah menggunakan pengaruh yang ada bagi menggalakkan pengikutnya di media sosial supaya menyebar dan melakukan kebaikan, menggalakkan pengikut supaya berakhlak mulia dan menjaga adab di media sosial, serta menjauhi sifat-sifat mazmumah, tidak menimbulkan perselisihan paham dan persengketaan yang berkepanjangan. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il." Shadaqa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan maka dia mendapat pahala sama seperti orang yang melakukannya. Berwaspadalah apabila melayari media sosial, pastikan benar dan sahih terlebih dahulu, kemudian barulah disebarkan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tuqimu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah dahulu kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, daripada khutbah yang disampaikan, marilah kita mengambil iktibar dengan menghayati isi kandungannya agar dapat dijadikan pedoman dalam hidup kita. Antaranya yang pertama, umat Islam dalam menjaga hubungan baik sesama manusia yang merupakan tuntutan selepas daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Umat Islam juga wajib meninggalkan perbuatan ghibah, yaitu mengumpat, bergosip dan menyebarkan keburukan orang lain, terutama sekali di media sosial. Umat Islam hendaklah sadar bahawa mulut adalah antara punca utama yang menyebabkan manusia itu menjadi penghuni neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Shadaqallahul azim. Celakalah bagi siapa pengumpat dan pencela. Surah Al-Humazah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.